Mari saudara, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. 我们一同进入祷告。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami datang di hadapan-Mu. 主，我们感谢你，因为我们还有这样美好的机会可以来到你的面前。 Di tengah-tengah situasi pandemi dan kami masih bergumul dengan pandemi ini, Tuhan mengundang kami. 在我们还与疫情挣扎当中，你依然来邀请我们。 Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai sejauh ini. 也感谢你知道今天上帝对我们的眷顾带领。 Dan pagi hari ini dalam kesempatan ibadah ini kami juga ingin membaca dan merenungkan firman. 今天早上我们也要想来读，并且来思考你的话语。 Kiranya Tuhan menyertai kedua hamba-Mu dan pakai kami dalam segala kelemahan kami. 主，求你自己来恩待你的仆人与使女，求你来使用我在我们一切的软弱当中来使用我们。 Berkati kami yang bersama-sama mempelajari supaya Roh Kudus sendiri yang menerangi firman Tuhan dan mengubahkan hati kami. 求圣灵自己来帮助、光照，并且来改变我们这些领受主你的话语的人。 Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 父，感谢你，我们若感恩祷告，只是奉主耶稣基督的名来祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹早上好。 Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan pelayanan pada pagi hari ini. 首先向大家献上感恩，因为今天早上有美好的机会可以来到这个地方，跟大家来分享主的道。 Ini adalah kedua atau ketiga kalinya saya berkhotbah dengan hadirin yang hadir di gereja seperti ini dalam jumlah yang cukup banyak. 这就是我在整个疫情当中之后呢，第二次或是第三次的实体的教会来讲道。 Satu sukacita untuk kita boleh bertemu muka dengan muka. 能够与弟兄姐妹面见面的话，真是一个很喜乐的事。 Biasanya hanya hamba Tuhan dan majelis. Kali ini saya bisa bertemu dengan tadi ada beberapa teman lama di belakang, di luar, sempat ngobrol sebentar. 之前只是遇到几个神父跟执事们，然后呢，现在呢可以遇到几个旧的朋友，可以在前面跟大家聊聊天、打声招呼、问问好。 Kami juga bersyukur selama 3 minggu yang lalu mahasiswa dari STT Amanat Agung berkesempatan untuk ikut melayani dalam sentra vaksinasi di tempat ini. 也感谢主，从3个礼拜前，我们大使命神学院的学生们有机会可以参与在协助整个注射疫苗的过程。 Satu kesempatan pelayanan yang berharga bagi para mahasiswa untuk boleh terjun di tengah-tengah situasi seperti ini. 是一个很宝贵的机会，使得学生们有美好的机会可以参与在整个疫情状况当中，如何来帮助人们。 Saudara, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab dari Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 42. 今天早上我们要翻开主的话语，是取自于马太福音第5章38节到第42节。 Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 42. 马太福音第5章38到第42节。 Bagian ini adalah satu bagian dari satu bagian firman Tuhan dalam khotbah di bukit yang disebut dengan keenam antitesis. 这就是这一节呢，就是跟登山宝训里面总共有6节的一个教导。 Di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman tetapi aku berkata kepadamu, ya ada 6 bagian utama. 在这6段当中呢，我们可以读到说，耶稣对他们说，你们听见了，可是呢，我要对你说。 Ya, saya percaya saudara karena sudah mengeksposisi bagian ini dari minggu ke minggu, saudara sudah mendengarkan 4 bagian terdahulu dan hari ini kita ada di bagian kelima dan mungkin minggu depan bagian yang ke-6. 我相信你们已经听过了前面的第4段的部分，然后今天我们已经进入到第5段，可能也是下个礼拜会进入的第6段。 Baik, saudara, kita akan membacakan Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 42. 我们一同来读起马太福音第5章38到第42节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia saja. 首先用语语来读取，之后采用华语。 Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 马太福音第5章38节到42节，第38节，你们听见有人说以眼还眼，以牙还牙，只是我要告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走1里路，你就同他走2里；有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。 Saudara, dunia kita ini adalah satu dunia yang boleh kita katakan dipenuhi dengan pembalasan dendam. 我们知道我们的世界是充满一个报仇的一个世界。 Barangkali di antara saudara ada yang tahu film ini, sebagian barangkali tidak. 也许呢，在座的你们有一些知道这些影片，有的人也不知道。 Film yang mungkin tenar tahun barangkali 80-an begitu. 这个影片有可能是80年代的影片。 Saya masih berkesempatan menonton film-film seperti ini dan biasanya kisahnya adalah seputar pembalasan dendam. 我还有机会可以看到这样子一个影片，然后呢，主题都是以报仇为主。 Ada orang baik yang keluarganya dibunuh oleh musuh-musuhnya. 有一个好人，然后呢被他仇敌杀了他的全家人。 Kemudian salah seorang anak kabur bersama dengan seorang pembantu atau kabur seorang diri, kemudian dipungut oleh seorang jagoan kungfu begitu. 然后呢，有一个孩子逃离了，然后呢被有好人把他收留，成为他义子。然后呢，这个好人呢是懂得打功夫的人。 Dia kemudian belajar kungfu sekeras-kerasnya dengan tujuan membalaskan kematian orang tua atau keluarganya. 然后呢，他是努力殷勤的来练习他的功夫，他的目的只是要报仇他家里的人的仇。 Saudara, di dalam dunia hari ini pun kita masih melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. 现今的时代当中，我们也是还看到这样的一个事件。 Baru-baru ini kita misalnya melihat peristiwa roket-roket Hamas yang kemudian dibalas dengan serangan udara oleh Israel. 最近我们也是听到新闻，就是哈马斯他不断的来轰炸，然后呢，以色列的军队是报复了他们。 Tembakan-tembakan roket itu ditangkis dan kemudian dibalas dengan serangan udara dan tembakan-tembakan artileri berat. 哈马斯的火箭都是被打下来了，可是呢，以色列同样的也在轰炸了哈马斯的地区。 Saya melihat salah satu bagian berita yang kemudian orang-orang yang menjadi korban itu kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, kamu ingat apa yang mereka lakukan kepada kita, kamu ingat kita akan balas mereka. 然后呢，我也看到有一处的经文，我们看到有一些人们是受到这样子一个情况的人们，他们把他们的儿女把他举起了起来，然后对孩子说：“你要记得，他们所对我们所做的，要记得要报复他们。” Saudara, konsep demikian seringkali begitu merasuk di dalam diri manusia sehingga saya bahkan pernah juga mendengar orang Kristen nih berkata, kamu baik sama saya baik sama kamu, tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat lagi. 然后呢，这样子一个观念很埋入、很侵入的在我们的生命当中。甚至呢，我也曾经听到一个基督徒这样说：“你对我好，我可以对你的更好；你对我不好的话，我会更恶劣的对待你。” Saudara, konsep-konsep seperti inilah yang begitu mengakar berurat di dalam diri manusia itu yang memunculkan kemudian hukum-hukum yang berusaha supaya mengatur semuanya itu dengan tertib. 就是因为人们那么根深蒂固的这样子一个观念，使得呢，我们看到人生的人类历史当中产生了那么多的法律，目的只是要好好的把这些事情控制起来，好让人的生命有秩序。 Salah satu prinsip hukum yang paling tua yang bisa kita temukan adalah prinsip pembalasan yang setimpal. 其中之一，我们可以看到的一个条律就是呢，同等的报复。 Bahasa kerennya lex talionis. 它的原文的是 lex talionis。 Di sini yang menjadi penekanan utama adalah kalau ada sesuatu pelanggaran dilakukan, pembalasan itu harus dilakukan, tetapi harus berimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. 这里所强调的是，如果有人犯罪或是犯规的话，他应当要得到保护。可是呢，他保护是要跟他所做的是同等。 Hukum yang berdasarkan pada lex talionis ini bahkan kita bisa telusuri sampai abad ke-8 sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah ada.
然后呢，这样子一个条规的话，我们可以看到，在主权的800年都还是存在这样子一个观念。Di dalam pemikiran dan tulisan orang Yahudi Perjanjian Lama juga ada, saudara. 在旧约当中，我们可以看到犹太人也是抱着这样子一个理念。Dalam Keluaran 21 ayat 23b sampai dengan 25. 出埃及记21章23到25节那里。Kemudian dalam Imamat pasal 24 sampai ayat 20. 利未记24章30节。Ulangan 19 ayat 21. 申命记19章21节。Intinya di sana firman Tuhan juga mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, patah ganti patah, ya, kaki ganti kaki dan sebagainya. 这3节经文当中，它的中心核心点只是讲到说以眼还眼，以牙还牙，断的要来换断的，然后呢就是脚要换脚。Konteksnya adalah masanya Musa dan kemudian para hakim-hakim. 就是那个时候是摩西的时代，之后呢是士师记的时代。Tuhan berikan perintah ini supaya jangan sampai kemudian kejahatan itu tidak dibiarkan tanpa dibalas. 上帝允许这样子一个状况产生，是好让那些行恶劣的人没有得到应当的回报。Tapi juga jangan sampai pembalasan itu berlebih-lebihan atau didasarkan kepada nafsu amarah. 可是呢，也不是说你要回报人的话，是因着你回报的话是加倍，或者是变本加厉，或者是说靠着我们的欲望来去报仇人。Sebagai contoh misalnya dalam Keluaran 21 itu kalau saudara perhatikan konteks dekatnya, maka jelas sekali bahwa tujuannya adalah supaya jangan sampai terjadi sebuah pembalasan yang tidak berimbang. 如果你们探讨在出埃及记21章那里，它的主题呢，最主要是讲到说你要报复，可是呢不会变成有一个超越他应当得到的一个惩罚。Kadang-kadang ini juga berlaku dengan penyelesaiannya itu adalah bukan diganti mata atau gigi ganti gigi, tapi diganti dalam bentuk denda atau ganti rugi uang yang setimpal. 然后呢，这样子一个状况呢，有的时候他们也不是以眼还眼，或是以牙还牙，而是呢，他们用了一个惩罚，用金钱来惩罚，来去衡量跟这个事件同等的。Sampai hari ini sebagian agama di dunia pun masih punya hukum ini dan masih berlaku, saudara. 直到今天呢，世界上有一些宗教信仰，他们还是持续了这样子一个条规。Misalnya ketika saudara dengar kabar ada TKW yang membunuh orang di luar negeri, kemudian dia akan dikenakan hukuman mati kecuali kalau anggota keluarga korbannya itu kemudian melepaskan dia dengan ganti rugi. 举例来说，也许我们有一些在国外工作的人们，然后呢，他做了一个罪孽，然后呢，他就是按照他们国家的宗教的一个礼仪的话，就是这个人会被杀死，除非呢家属们就是愿意放了他。Kata kuncinya adalah pembalasan yang setimpal. 关键是在于同等的报复。Kalau ada yang melakukan A, harus dibalas A. Ada yang melakukan B, balasannya B. 如果做了甲，应当用甲来报复；如果做了乙，应当用乙来报复。Saudara, tapi kemudian di dalam bagian ini, kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 17, pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan dia ingin menyempurnakan, dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. 如果我们看到从这一段的马太福音第5章第17节那里，我们可以看到耶稣来是要成全律法。Dan saya yakin saudara sudah membaca dan memperhatikan berminggu-minggu mempelajari bagian ini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat di luar perkiraan kita, di luar kemampuan kita bahkan. 我相信大家这个几个礼拜当中也是学习到了，耶稣教导就是超过我们可以理解的部分。Kalau dunia memperkenalkan konsep pembalasan dendam sepuas-puasnya atau sebagus-bagusnya adalah pembalasan yang setimpal, maka Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak membalas. 如果呢世界教导我们说以眼还眼，以牙还牙的话，可是耶稣教导我们是说不要报复。 Perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus bukannya mengajarkan untuk kita tidak menentang kejahatan atau membiarkan kejahatan begitu saja. 我们要注意的，并不是耶稣允许那些犯罪的人，然后呢不会要去推卸那些犯罪的人。 Di dalam ayat yang kita baca tadi, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. 刚刚我们所读的经文当中告诉我们说，不要以恶对待作恶的人。 Ya, hal ini sejalan dengan bagian Alkitab lain yang mengatakan lawanlah si jahat.
这就是跟其他的一处的经文告诉我们说，我们要抵挡那些恶者。 Jadi kalau si jahat atau kejahatan itu harus dilawan. Tetapi bagian ini jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. 那一节经文告诉我们说，对恶者的话，我们要抵挡他。可是这一处的经文告诉我们说，我们不要与恶人作对。 Jadi poinnya adalah bukannya kita membiarkan kejahatan seakan-akan kita tidak terpengaruh, tidak begitu. 这里所强调的，并不是说我们不要对罪孽漠不关心。 Kita mengakui betul bahwa orang itu melakukan kejahatan terhadap kita dan kita menderita oleh karenanya, tetapi jangan melawan, jangan membalas. 我们承认他对我们很恶劣，而且呢，因着他的举动我们很痛苦。可是呢，这里教导我们说，我们不要报复他。 Yang kedua, Tuhan Yesus juga tidak bermaksud untuk kemudian dia memandang bahwa hukum atau pembalasan itu tidak perlu sama sekali. 第二点呢，耶稣并不是讲到说报复的一个律法是没有必要的。 Kalau ada orang yang tahu tentang jahatnya manusia, maka yang paling tahu adalah Tuhan, bukan? 如果有谁比上帝还要清楚人类的恶劣？ Dia tahu bahwa di tengah dunia ini banyak orang berdosa, orang yang tidak takut Tuhan, dan mereka akan lakukan apapun untuk menyakiti orang demi kepentingan mereka, dan hukum ini perlu ada di tengah-tengah dunia. 上帝比人类还要知道人类何等的恶劣，并且呢，他们会用各种各样方式，为了满足自己的欲望来去伤害人。因此呢，上帝知道这些法规，这些状况必须要存在整个世界之上。 Itu sebabnya dikatakan pemerintah itu berhak dia menyandang pedang. 因此呢，他会讲到说，为什么政府是有权利的来做出一个审判。 Dan bahkan Allah sendiri juga melakukan pembalasan, bukan? 岂不是上帝也做了一个报复的一个举动呢？ Tetapi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan orang percaya, 可是，在信徒的生活当中， Tuhan Yesus ingin supaya kita menerapkan prinsip tidak membalas. 主耶稣要我们来高举没有报复的一个态度。 Saudara bisa membayangkan kalau misalnya suami tidak setia, kemudian istri punya prinsip pembalasan yang setimpal. 你们可以想到吗？如果今天丈夫不忠心，然后呢，妻子的心态就是说我要报复。 Saudara bisa bayangkan istri dianggap kurang memperhatikan rumah tangga dan kurang memperhatikan suami, lalu suami membalas setimpal apa yang akan terjadi, saudara. 你们可以想象到，如果一个丈夫认为他妻子不够关心家里的事，不够照顾家里，然后他想要给妻子同样的报复，当然会发生什么事？ Saudara juga bisa membayangkan kalau anak memberontak lalu kemudian orang tua membalas, apa yang akan terjadi? 你们也可以想象到说，如果今天孩子们来抵挡、来背逆，然后呢，父母就是做父母的来报复他们，会有什么样的举动？ Prinsip untuk melepaskan hak untuk membalas inilah yang diajarkan, ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. 耶稣在这段经文教导我们说，我们可以报复，我们能够报复，可是呢，我们放弃了这个报复的一个权利。 Untuk menyampaikan maksudnya, Tuhan Yesus kemudian memberikan 4 buah contoh singkat. 然后呢，为了要达到他的目的呢，耶稣给你了4个短短的例子。 4 contoh dalam 4 konteks yang berbeda. 4个例子在4个不同样的一个观点， Kita akan lihat satu demi satu. 我们一个一个来去探讨。 Yang pertama adalah bicara soal ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. 第一个是讲到说，你的右脸被打的话，连左脸要转过来由他来打。 Saudara ada yang pernah ditampar? 你是否有曾经被人家赏一巴掌过？ Saya bukan lagi ngancem ya, saudara ada yang ditampar begitu ya. 我不是来给大家一个猥亵。 Bisa diturunkan paksa oleh Musegimin. Saudara, kalau pipi kita ditampar biasanya di sebelah mana? Kiri. Ya. Dalam budaya yang pakai tangan kanan, maka umumnya orang ditampar itu kenanya pipi kiri. 如果我们是右撇子的话，在右撇子的一个社会当中，如果我们赏一个人一巴掌的话，通常都是左脸被打的。 Ditampar pipi kanan itu adalah sebuah tamparan yang jarang orang tampar begini gitu ya. Tenaganya kurang kenceng, kurang mantap begitu. Tapi ini adalah sebuah tamparan dengan punggung tangan yang umumnya adalah artinya ini adalah sebuah penghinaan, saudara. Anggap rendah. 如果今天呢，在一个右撇子的社会当中，一个人的右脸被打的话，等于是说他是用他的手背来打，就是有意味的说看不起的意思。
Jadi ini bukan sekedar sebuah tamparan untuk melukai, tapi ini untuk merendahkan, untuk menghina, saudara. 这样的一个举动的用手背的来打的话，并不只是一个举动让一个人感到很受伤而已，而是呢一个看不起他的意思。 Ada orang yang menafsirkan bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan jangan membiarkan dirimu dipandang rendah. 有的人讲到说，这一节经文主耶稣教导人们是好让他不会被人家看不起。 Kalau engkau sampai dianiaya, biarlah engkau dianiaya secara terhormat, begitu. 如果人们要逼迫你的话，你就是要有尊严的被人家逼迫。 Tapi saudara, kalau melihat konteks keseluruhan, Tuhan Yesus bahkan go beyond that. Tuhan Yesus melampaui itu. 如果我们更深入的看，我们可以看到主耶稣超越了这一切。 Dia memang bermaksud mengatakan kalau engkau dipukul, dihina, engkau tetap terima kalau ada lanjutannya, begitu. 他强调了在这里说，如果今天人打你，然后呢你受到委屈、受到屈辱的话，你就忍受、接受。 Saudara, itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan, bukan? 岂不是这个是很难的去接受的一件事？ Contoh yang kedua. 接下来的例子， Orang zaman dulu umumnya tidak punya banyak baju. 古时候的人，他们通常没有很多的衣服。 Kalau mereka diambil bajunya, bisa-bisa dia udah gak punya baju lain. 如果他们的衣服被人家拿取的话，有可能他已经没有衣服可以穿。 Tapi kalau jubah, umumnya bener-bener ya gak ada yang lain. 如果是讲到外衣的话，通常只有一个人的一件， Hanya satu itu. 唯有一件。 Baju itu juga dipakai untuk alas tidur kalau perlu. 那个外衣，他们也是可以用在他们在地上打地铺睡觉的一个工具。 Jubah yang sama juga berfungsi sebagai selimut. 那个衣裳也是用来成为他们庇护变成他们的棉被。 Kalau baju dan jubah diambil, artinya mungkin orang itu dalam kondisi telanjang. 如果衣服、里衣跟外衣去拿取的话，那个人的状况就是赤身肉体。 Dalam budaya yang sangat menekankan shame and honor, malu dan hormat, maka kehilangan baju, tampil telanjang, malam kedinginan, itu adalah sesuatu yang sangat merendahkan. 在一个强调尊严以及他的羞辱的一个文化当中，如果一个人没有了里衣、没有个外衣的话，确实是一个非常屈辱的一个状况。 Tapi Tuhan Yesus katakan kalau ada yang meminta menuntut itu darimu, kamu bahkan berikan itu. Dengan pemikiran mungkin orang itu membutuhkan. 主耶稣强调说，如果有人跟你要你的里衣的话，连你的外衣都给他，有可能他比你还更需要。 Contoh yang ketiga, saudara. 第三个例子， Kalau ada orang yang memaksa berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. 如果人想强迫你走1里路，你就要陪他走2里路。 Saudara, dalam budaya saat itu prajurit Romawi, kalau dia membutuhkan orang untuk bawa barangnya, dia bisa ambil seorang sipil, lalu paksa dia untuk membawakan barangnya. 当时候的文化，一个罗马帝国的士兵，如果他们是要出战的时候，或者是他们要走远门，他们要背负的那些军事所需要的粮食等等的工具，他可以随意的来抓人，来要他们来陪他走。 Kadang-kadang kita membayangkan bahwa ini adalah 2 orang teman begitu ya, kayak kita lagi antar dia pergi kemana, kita jalan deh temenin dia. Bukan, saudara, ini mengantar prajurit Romawi bawain barangnya dia. 也许我们当读这段经文的时候，我们会想到说2个好朋友，就想到说顺便我就是带你走2里路，这个并不是这个意思，而是呢这里强调说，罗马的士兵要你去走的时候，背负了他的工具的时候，你就要陪他走。 Maka bisa dibayangkan orang-orang Yahudi itu sebel luar biasa, benci luar biasa kalau disuruh melakukan ini. 你们可以想象到说，犹太人如果被罗马士兵抓到，要他们来背那些工具，然后陪他们走那么多的路程，他们是非常的怨恨的。 Buat mereka ini orang yang tidak kenal Tuhan, ini orang kafir, kalau boleh kita bunuh bahkan begitu kan. Masa saya bawain barangnya? Hina banget. 犹太人认为说，这些人都不认识上帝的，如果可以的话，我就把他杀了。那现在还强迫我来背他的工具，跟他一同走。 Tapi Tuhan Yesus bilang setelah 1 mil itu selesai, yang diwajibkan, yang diizinkan oleh hukum itu, tawarkan. Masih perlu dibawain nggak? Kalau masih perlu saya bawain. Extra mile. 当时候的规定说，你要陪他背的那个工具走1里路。然后呢，这里主耶稣讲到说，当1里路的规定的1里路结束之后呢，你还要再问他说，还需要我陪你走1里路吗？就再陪他走另外的1里路。 Dan contoh yang keempat yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah tentang orang meminjam uang atau meminta uang.
第4个例子就是跟我们生命比较贴切的，就是有关于人跟我们借款的问题。Saudara, saya menyampaikan bagian ini dengan was-was. 我是很小心翼翼的跟大家来分享这一处。Karena tidak mudah bukan untuk orang bilang put your wallet on your mouth, taruh dompetmu di mulut. Itu susah sekali. 岂不是一个很不容易的一件事？我们把我们的钱包，如果把钱包放在我们的嘴唇以上。Kita bisa sangat banyak berbicara tentang memberi, tentang mengasihi. Kita bisa sangat berbicara tentang kita merelakan milik kita. Tapi sulit sekali untuk mempraktekkan. 我们可以讲到很多关于关怀人，关于来施舍，然后呢有关于来分享，这样子一件事确实是很容易的，很难的。Tapi Tuhan Yesus katakan kalau ada yang minta berikan, kalau ada yang mau minjam berikan. 可是主耶稣告诉我们说，如果有人向你要的话，你就要使给他；如果要接待的，你不可以推迟。Saudara, permintaan ini kadang-kadang terasa tidak masuk akal, bukan? 这样子一个要求，我们常常会认为好像不符合我们的理智。Saya rasa kita pasti bergumul untuk melakukannya. 我想我们当然是想遇到这样状况当中，我们会遇到挣扎。Tapi setidaknya begini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan ini tidak dengan asal membabi buta untuk kita lakukan konyol begitu. 可是我们看到，主耶稣并不是要我们是毫无根据的来去这样子做。Memang ada orang-orang yang berpikir ini harus dilakukan secara membabi buta, pokoknya dalam segala situasi itu berlaku. 有的人看了断章取义的来认为说，这个是上帝的命令，耶稣的命令，所以呢，我是毫无保留的必须要这样做。Contoh yang sangat terkenal adalah seorang Rusia bernama Leo Tolstoy dan juga orang India Mahatma Gandhi. 举例来说，非常有名的俄罗斯人Tolstoy 以及一个印度人。Tolstoy memahami bagian ini secara ekstrim, dia sampai katakan tentara, polisi, hukum di pengadilan yang menghukum orang itu harusnya semua itu sepertinya dilepaskan, tidak perlu dijalankan. Tolstoy 很极端的来去了解这段的经文，然后太极端的话，他就会讲说，应该士兵、警察、法律法规应该是要把所有的人们放了。Gandhi kemudian punya kesempatan membaca Tolstoy dan dia kemudian kembali ke India, dia mencoba menerapkan prinsip yang sama. 甘地，然后他读了那个Tolstoy的书，然后他回到印度，然后想要把这样的一个方法要实行在印度国家里面。Saudara, kedua orang ini saya rasa patut kita hargai karena mereka bersedia bayar harga dan berjalan sejauh itu begitu. 我想说，这两个人应当我们要尊重，因为他们愿意乐意的要做了那么多的事。Tapi secara alkitabiah, secara teologis kita tahu ini tidak mungkin dilakukan karena ini dunia yang berdosa. 可是呢，照着圣经的教导，是一个神学观点，我们可以知道说，人们是达不到的，因为人都是犯罪。Itu sebabnya Tolstoy gagal, Gandhi gagal. 这也是为什么我们看到Tolstoy失败，甘地也是失败了。Dan kita melihat juga di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus juga tidak mempraktekkan bagian ini secara mentah-mentah dengan membabi buta dan konyol. 我们也看到主耶稣给予这样的命令之后呢，主耶稣也没有鲁莽的来去行事。Ketika dia berhadapan dengan imam besar atau dengan Pilatus misalnya, 举例来说，他遇到大祭司或是比拉多的时候， dia tetap menjawab mereka dengan tegas, dengan lugas, menyatakan kebenaran, menunjukkan mereka salah. 他依然是很严峻的、很严厉的、一五一十的来强调他们的错。 Dia menerima tamparan demi tamparan, sesahan, tetapi dia tetap menunjukkan bahwa mereka telah salah. 他依然接受了士兵们的赏他的一巴掌，然后呢，很多的肉体上的伤痕他都是接受，可是呢，他很严峻的，还是一样指着他的错。 Kalau kita perhatikan juga di bagian Alkitab yang lain dalam tulisannya Paulus, 如果我们看保罗书信里面， dalam surat Tesalonika, 我们看帖撒罗尼迦书。 ada sebagian jemaat yang mereka tidak mau kerja, mereka bilang Tuhan akan segera datang, saya gak kerja lagi, dan untuk kebutuhan sehari-hari dia mengharapkan orang lain menghidupi mereka. 有一些会友们，他们讲要说，上帝即将要来，因为上帝快要来的话，我就不想工作了。然后呢，他的生活的生计怎么办呢？就靠其他的会友来供应他们。 Perhatikan bahwa Paulus tidak bilang jemaat yang lain kalian biayain ya, kalian hidupi ya orang-orang seperti ini, contoh ya orang-orang seperti ini, tidak, saudara. 你们要注意看，保罗看到这样子一个会友当中，他没有呼吁其他会友说，这样的人你们要好好的照顾，来去供养他们的生计。保罗并没有这样说。
Paulus konfrontasi mereka dan katakan siapa yang gak mau makan, kalau kamu gak mau bekerja, kalau kamu anggap kerajaan Allah sudah begitu dekat sampai tidak perlu kerja, jangan makan. 然后呢，保罗就是很严厉的、很严峻的来指责他们说，要吃的话就要工作。如果你认为神的国已经很接近了，甚至呢你不想工作，你就不要吃。Paulus juga tidak membiarkan dirinya dipukuli di penjara di Filipi, ya, tapi dia menggunakan haknya sebagai warga negara. 保罗也不让他自己来受委屈，在腓立比的教会里监牢里面被殴打。他还讲到说他有什么样的一个身份，他一个一五一十的把它列出来。 Dia tidak membalas mereka. 他没有报复， Dia tidak memaki-maki mereka. 他也没有辱骂他。 Dia bahkan kemudian melayani kepala penjara itu ketika penjara itu kemudian mengalami gempa dan dia lepas, dia tidak kabur, dia bahkan stay dan melayani mempertobatkan kepala penjara itu. 甚至呢，他在整个监牢里面，当监牢遇到大地震的时候呢，他就是那个酋长看了，以为人们都已经逃跑，想要自杀的时候，保罗还服侍他，甚至呢，把酋长的全家人都是带领他们全家人信主。 Saudara, singkatnya adalah bagian ini dengan segala instruksi Tuhan Yesus yang begitu sulit ini memang perlu kita upayakan untuk kita kerjakan, tapi kita harus dengan hikmat melakukannya. 刚刚我们所读的那一处经文当中，确实是很难的去执行的出来，我们必须要做。可是呢，我们必须要以智慧的来去执行它。 Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan, mengomentari tentang bagian ini, dia katakan begini, give to everyone that ask. 教父阿古斯丁他曾经这样说：对于那些有需要的人，给予他们。 Not give everything to him that ask. Berikan kepada dia yang meminta, bukan berikan segala-galanya buat dia. 给予他们有需要的人，给予他们有需要的人要求的人，你给予他。可是呢，不是给予全部。 Saya ingin mengajak saudara untuk kita kalau begitu kita melihat prinsip-prinsip di balik bagian ini. Apa prinsip yang melandasi perintah Tuhan Yesus ini? 然后呢，我们就要看这些教导当中背后的原则是怎么样的一个原则呢？ Prinsip inilah yang saya rasa kemudian akan kita pegang ketika kita melakukan bagian yang sulit ini. 当我们要执行这一段经文的时候呢，就是这些原则我们要抓住的。 Prinsip yang pertama adalah bahwa pembalasan adalah milik Allah. 第一个原则就是保护是属于上帝的权利。 Dengan pemahaman bahwa pembalasan adalah milik Allah, maka kita akan bisa memikirkan untuk melepaskan hak untuk membalas itu, saudara. 当我们想到说保护是属于上帝的权利的时候呢，我们就会愿意放下我们保护一个人的一个权柄。 Hari-hari berapa tahun lah, mungkin berapa tahun ini kita seringkali melihat misalnya ketika ada orang-orang yang kita tahu di masyarakat itu suka membuat rusuh dan sebagainya, terkena masalah, ada yang mengatakan benar kan, ya Allah itu tidak tidur, Allah akan membalas. 我们看到这几年当中是会有很多波动不安，然后呢，我们也可以听到在整个社会当中就听到一个声音，就是说，你看吧，上帝从来是没有打盹的。 Gusti Allah ora sare, gitu ya? Boten sare. 就讲到说，上帝从来没有打盹。 Saudara, sebagian orang mengucapkan ini bahkan orang tidak percaya, tapi mereka juga tahu Allah akan membalas. 讲到这句话的人，也许他们那些的人都是不信主的人，可是呢，他们知道上帝必要报复。 Sebagai orang percaya kita mengerti betul prinsip ini. 作为一个信徒，我们很清楚了解到这样的一个原则。 Maka inilah yang kita pegang, saudara. 这就是我们所要抓的原则。 Prinsip yang kedua adalah bahwa kita tidak bergantung kepada harta milik kita, kepada harga diri kita, kepada apapun yang eksternal, tapi kita bergantung kepada Allah saja. 我们所依靠的不是靠着我们的财富，不是靠着我们的名利，不是靠我们外在所拥有的，而是呢，我们所依靠的唯有依靠上帝而已。 Saudara, saya sering dengar kesaksian orang-orang tentang orang tua, baik ayah atau kakek nenek mereka misalnya. 我常常听到人们的见证，讲到他的父亲或是他的祖父祖母的那一代的见证。 Orang-orang yang sangat jadi berkat. 成为祝福的人。 Dan kisah-kisah mereka adalah ketika dalam situasi sangat terjepit pun mereka lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri.
我们可以看到这一些人们他们的故事，就是说，即便他们自己都是很困难了，他们愿意，甚至呢愿意死来去帮助他人。Orang-orang yang dia bisa ambil duit simpanan satu-satunya, bagian uang receh-receh yang terakhir begitu ya, untuk dia kemudian berikan kepada orang yang dia anggap ini lebih membutuhkan. 这些人们呢，他愿意把他的储蓄已经最后的那几毛钱，他都愿意把它挖出来，来给予他看到比他更需要的人。 Keluarga kadang-kadang nggak bisa terima, ini gimana sih ini? 家里面的人，很多的人都不能谅解、不能接受，他们就会讲说：为什么你要这样做？ Beras sudah tinggal terakhir tapi diberikan kepada orang lain. 我们连米都已经剩下最后一次吃了，你没有想要家里的人，你还把这个米给别人。 Tapi saudara seringkali di akhir kisahnya adalah justru keluarganya itu merasa bersyukur mempunyai teladan seperti itu. 可是呢，我们看到故事演变之后呢，到最后呢，家庭里面的人反而为这个人而感恩，因为拥有这样的人，他们为他而感恩。 Saudara, di dalam bagian khotbah di bukit ini Tuhan Yesus juga berbicara tentang hal jangan khawatir kan. 在登山宝训里面，耶稣也是教导我们说不要忧虑。 Saudara, kita harus punya sebuah kesadaran bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. 我们要觉悟到，我们所依靠的是上帝，并不是我们外在的因素或是其他事。 Hak kita diambil, is okay. 我们的权利被人家拿去就好，没事。 Harta benda diambil, harga diri diambil. 我们的财富、我们的尊严被人家夺去。 Di dalam satu bagian dalam surat 2 Korintus, dalam 1 Korintus maaf. 在哥林多前书那里， Paulus menanggapi orang-orang Kristen di Korintus yang saling menggugat. Dia katakan, kenapa kalian tidak lebih suka dirugikan? 保罗就是对于那些正在纷争的基督徒，他这样子来指责他们。 Kenapa kalian mesti saling gugat? Kenapa tidak lebih suka dirugikan? 你们为什么不愿意受到吃亏呢？为什么你们还要彼此来控诉、来控告？ Karena dia tahu Allah lah yang kemudian akan menegakkan dia. 因为保罗很清楚知道是上帝会审判。 Prinsip ketiga, saudara. 第三个原则， Prinsip ketiga adalah bahwa kita bukan saja berupaya tidak membalas, tapi kita go extra mile untuk menjadi berkat. 我们不只是施法不想要报复，而是呢，我们要做得更远的里程，就是我们要成为祝福。 Dan kita gak peduli orang ini apakah dia sudah berbuat baik kepada saya, baru saya balas, atau orang ini berbuat jahat kepada saya lakukan yang baik kepada dia. 他不会管说今天那个人对我好，我报复他好，或者说那个人对我不友善的话，我依然还是要对他做好事善事。 Kalau dia baik, saya baik, itu transaksi. 如果今天他好，我也对他好，这就是交易。 Kalau dia berlaku tidak baik dan saya tetap baik, itu kasih, saudara. 如果他今天对我恶劣，可是呢，我依然还是以爱来对待他，这就是爱。 Kalau dia baik kepada kita dan saya memberikan sesuatu kepada dia, itu sepatutnya dia terima. 如果他今天对我恶劣，然后呢，今天我给予他好的事情，他就是应当得到的。 Dia berlaku yang tidak patut, tapi saya tetap memberi, maka itu adalah berkat bagi dia. 今天他对我不好，可是我依然给予他，这就是他得到的祝福。 Yang keempat, saudara, 第四个原则， bahwa di dalam segala situasi, baik itu adalah dalam situasi kita dalam kelegaan ataukah dalam tertekan, kita menyatakan kerajaan Allah. 无论在怎么样的情况当中，喜怒哀乐当中，我们依然要彰显上帝的国度。 Itu prinsipnya, saudara. 这就是这四个就是原则。 Almarhum John Stott memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana, tapi saya rasa sangat kena. John Stott 给予我们一个很简单的例子， Dia katakan demikian. 他这样说： Kalau suatu malam rumah saya kemalingan, lalu saya menangkap maling itu, 有一个比如说我的家里有一个晚上招小偷进来了，然后呢，我抓到了那个小偷。 maka tugas saya adalah persilakan dia duduk, beri dia makan minum, sambil saya telepon polisi. 我所要做的就是我会请他坐下，我会给他吃的，会给他喝的，同时我会打电话给警察。 Kecenderungan kita apa, saudara, kalau tangkap maling? 我们如果今天抓到小偷，我们会做什么？ Bawa belur minimal. 我们会殴打他， Bahkan kemudian dibakar hidup-hidup. 甚至呢，不少的人们会把这个小偷活烧起来。 Kalau kita memergoki pegawai kita tidak jujur dan mengambil apa yang tidak menjadi haknya, apa yang kita lakukan? 如果今天我们遇到我们的员工不诚实、不老实，然后呢，他公用了公司的钱，我们会做什么？
Respons kita yang alami barangkali adalah langsung curiga, dan kita tidak berpikir barangkali dia memang sedang mempunyai kebutuhan tertentu. 我们的反应就是马上就想对他怀疑，我们不会想到说他有需要。 Saudara, kalau kita mau duduk dulu seperti John Stott katakan, persilakan dia duduk, beri dia makan dan minum, dan saya telepon polisi, barangkali kita akan bisa menyatakan banyak hal di tengah dunia yang jahat ini. 如果我们能够像 John Stott 一样的举动，就是抓到小偷之后呢，我会给他做、给他吃的、给他喝的，同时我打电话给警察。 Bandingkan juga dengan apa yang dilakukan oleh Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. 我们也要比例说，以利沙在列王记下第6章8节到23节。 Ada musuh datang, gerombolan Aram, lalu Tuhan membutakan mata mereka. 敌军来了，然后上帝使那个敌军的眼睛是蒙了。 Raja Israel bilang bunuh. 以色列王假要说杀了他， Elisa bilang beri mereka makan, lalu biarkan mereka pulang. 可是以利沙说给予他们食物，然后呢差他们回去。 Ayat 23 mengatakan sejak saat itu tidak ada gerombolan Aram yang masuk ke Israel. 然后讲到然后呢23节告诉我们说，从那个时候开始，从来没有之后呢不会有亚兰的军队进入了以色列的一个领土。 Berita ini juga jadi headline begitu ya. Polres apresiasi masyarakat Sreseh ya, karena mereka tidak melakukan main hakim sendiri. 也是有一个新闻的头条，就是讲到说警察就是非常感恩虽然地区的一个人民，他们抓到小偷之后呢，没有自己来殴打他。 Saudara, 4 prinsip tadi. 这4个原则给予我们。 Pertama, pembalasan adalah milik Tuhan. 第一个原则就是保护是属于上帝的。 Kedua, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk segala hal. 第二点就是在所有的每一件事上，我们是依靠上帝的。 Ketiga, di dalam segala situasi kita go extra mile untuk menjadi berkat bagi orang lain. 第三点就是无论在怎么样的情况当中，我们要走的更远的一里程，来成为别人的祝福。 Yang keempat, dalam segala situasi kita menyatakan kerajaan Allah supaya nama Tuhan dipermuliakan. 第四点就是无论在怎么样的一个情况当中，我们依然要把上帝的国度彰显出来，好让上帝的名得着荣耀。 Tuhan Yesus telah go the extra mile sampai sejauh yang mungkin dilakukan oleh manusia. 上帝主耶稣自己已经走了很远的里程路，使得这基督徒可以超过基督徒们可以做的部分。 Kita tahu ada orang-orang yang juga melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. 我们也知道有不少的人也可以做到像主耶稣所做的。 Seorang tahanan pada masa Perang Dunia Kedua, orang Yahudi, dia pernah selamat dari camp konsentrasi dan dia menceritakan kisahnya. 有一个犹太人在世界第2个大战当中，他离开了那个集中营当中，他曾经从集中营逃出来，他就这样子分享他的见证。 Suatu saat ketika orang ini dipilih untuk dieksekusi, ada seorang pria yang menggantikan, yang mengatakan aku saja mati buat orang ini. 他讲到说，有一天他曾经已经选了，然后呢要被枪毙死，然后突然间有一个人跑出来说，我代替他而死。 Dia tanya, kenapa kamu lakukan itu? 他问那个人说，你为什么要做？ Aku di dalam Tuhan, aku seorang diri, sementara kamu mungkin masih punya harapan kamu bisa ketemu keluargamu. 然后呢，那个人对他说，我只有单独一个人，并且我是在上帝里面，你不一样。也许呢，你在家里还有家属来等待你。 Saudara, artinya bahkan yang paling ekstrim pun sebenarnya bisa dilakukan. 我们看到这样子最极端的部分依然是可以发生的，可以被行出来的。 Sebagai pengikut Kristus, kita mengatakan kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. 作为基督的门徒，我们口口声声讲说我们要越来越像基督， Bukan wajahnya, 不是我们的脸面， bukan jenggot-jenggotnya, 不是我们的胡须， jelas bukan kostumnya. 也不是我们的衣裳。 Gak ada di antara kita yang hari ini pakai jubah, kemudian kita pakai ikat kepalanya di sini. Bukan itu yang penting. 并不是讲到外在的部分， Tapi tingkah laku, hati, kasihnya. 而真的所讲到的是他的心态、他的举动，并且他的所活出来的事情。 Ini adalah gambar apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. 这就是主耶稣在这世上所做出来的事情的一个写照。 Dia menyembuhkan yang buta, dia memulihkan yang lumpuh.
Dia membangkitkan yang mati dan bahkan dia mati untuk dosa kita. 他医治有疾病的人，使人从死里复活，然后呢，甚至呢为人们死在十字架之上。 Apakah saudara bisa membayangkan wajah saudara lah yang ada di situ? 你是否可以想象到说，在那里的图片是你的脸？ Pertama sebagai penerima kebaikannya. 第一个是你领受了那个美好的那个福分的人，你成为领受福分的人。 Tapi kemudian juga sebagai pengganti wajah Yesus bagi orang lain. 同时呢，你也是成为别人的一个祝福者。 Dalam Matius 16 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan demikian. 马太福音第16章第24节，主耶稣这样说： Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 若有人要跟从我，就当拾起背起他的十字架来跟从我。 Apa yang dia minta ini berat, 他要求的很难， bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini. 跟世界上的所教导我们的观点是相反的。 Dunia katakan balas dendam, bunuh dia dan keluarga-keluarganya sampai ke keturunan yang kesekian. 世界教导我们说，你要报复，杀了他所有的全家人，就是要斩草除根。 Sebagian mengatakan tunggu dulu kita balas, tapi setimpal saja. 有的人告诉我们说，等等，不需要做那么久，我们报复依然是要报复，可是呢，足够就够了。 Tuhan Yesus katakan jangan membalas. 可是主耶稣告诉我们说，不要报复， Go extra mile untuk menjadi berkat bagi dia. 你还要做的更多。你不仅仅不只是不要报复，你要做的更多，就是要成为他的祝福。 Maukah kita menggumulinya, saudara? 我们是否愿意这样做呢？ Mari saudara kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Saudara, saya mengundang saudara untuk mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. 我邀请弟兄姐妹安静片刻，在主的面前。 Saya yakin setiap kita pasti mempunyai pergumulan untuk melakukan perintah Tuhan yang ini. 我相信每个人都是有挣扎，如何来执行上帝这个命令。 Mari renungkan kembali, barangkali ada hal-hal terakhir ini saudara alami. 来回顾思想最近你所遇到的事情， Barangkali bahkan ada yang sudah puluhan, belasan tahun saudara alami. 也许呢，你有一段时间，甚至呢十几年都遇到这样的事情， Saudara terus menggumulinya. 你不断的挣扎。 Maukah saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku. 你是否愿意来到上帝面前，向主说：“主啊，给我力量。 Tuhan ampuni apabila aku masih berpikir menurut pola dunia. 主啊，如果我还是想要报复的话，报复这个人的话，求你自己来怜 Tuhan 悯。 ampuni aku bahkan bertindak lebih buruk dari dunia. 主啊，求你自己宽恕我，因为我知道我们比那个人还要丑陋。 Tuhan ampuni hidupku tidak menjadi teladan dan berkat. 主啊，求你怜悯我们，饶恕我，因为我生命没有成为祝福一个。 Tuhan ampuni hidupku tidak mencerminkan Kristus. 也宽恕我，因为我生活没有彰显出基督。 Tuhan jadikan aku serupa Kristus. 主啊，求你来塑造我，让我们能够越来越像基督。 Bapa, inilah doa kami. 父啊，这就是我们祷告。 Firman Tuhan begitu jelas buat kami. 你的话语很清楚的来告诉我们， Prinsip firman Tuhan begitu jelas bagi kami. 你的话语的原则对我们来说很清楚。 Tapi ampuni kami apabila kami masih mengeraskan hati. 如果我们还硬着心恳求你这也饶恕我们， Kami masih mementingkan ego kami. 我们还是以我们的自私为主， Mementingkan maunya kami. 只是以我们所要的为主。 Ubahkan hati kami ya Tuhan. 主啊，求你自己来改变我们的心， Tolong kami. 帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。